masajid, hati yang sentiasa terikat dengan masjid. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan, sebelum ada highway dulu, kita tu bila nak ke Kuala Lumpur dah siap kan? Masjid Tapah Road, Masjid Rawang, antara yang kita akan berhenti lah. Kelumpang, itu dia antara. Maksudnya apa? Hati kita itu sentiasa tertambat dengan masjid. Nak jadi orang yang hampir kepada Allah, hatinya tak boleh pisah daripada masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya. Hati yang sentiasa tertambat ke masjid, itulah yang dikatakan di antara golongan yang akan dapat perlindungan Allah di pada mahsyar esok. Yauma la zilla illa zilluh. Kenapa perlu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mempertautkan, kita sebut connecting, ya tak? Connecting sumber wahyu. Hakikatnya Mekah juga adalah tempat wahyu dan Masjidil Aqsa juga adalah tempat wahyu. Jadi maknanya dikontekskan Nabi dengan tempat yang pernah menjadi bumi Anbiya. Sebab itulah dikatakan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, mana dipenuhi oleh makam-makam Nabi-Nabi. Jadi dengan sebab itu Nabi itu menjadi berkat dengan sebab wahyu. Jadi wahyu Mekah, wahyu Al-Aqsa, wahyu Masjidil Haram, wahyu Al-Aqsa ditaukan. Jadi bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, ada yang menyambut Nabi. Terdiri daripada roh-roh yang diminta turun ke Masjidil Aqsa, lalu dibentukkan jasadnya daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa. Semuanya menyatakan marhaban bi akhi salih, selamat datang wahai saudara kami yang sejahtera. Anta sayyiduna, engkaulah penghulu kami, sayyidul anbiya wal mursalin. Lalu dikedepankan untuk jadi imam. Belakang tu ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Tetapi penghormatan yang sewajarnya diberikan kepada penghulu, kepada sekalian Nabi-Nabi, yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidul Anam, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka diletakkan di hadapan untuk menjadi imam kepada solat 2 rakaat. Ini adalah pengiktirafan terhadap kedudukan baginda. Kemudian mereka semua diperintahkan semula naik ke alam arwah, naik ke alam malakut. Maka sebelum berangkat, sekali lagi Nabi dibawa 2 minuman. Tadi dibawa itu di Masjidil Haram ada juga 2 minuman. Sampai dah nak daripada Masjidil Aqsa nak naik ke Sidratil Muntaha, lagi sekali diberikan 2 minuman, iaitu laban wal khamar, iaitu susu kesucian, dan juga arak penghinaan. Lalu Nabi pilih susu. Apa kata Jibril? Laqad akhtartal fitrah fa in ikhtartal khamar ghawaita wa ghawat ummatuk. Kamu sesungguhnya telah memilih kesucian fitrah. Kalaulah kamu pilih arak, nescaya kamu sesat dan sesatlah umatmu. Saya kebetulan adalah duduk 2 minggu di di Brunei, ya, Darussalam. Duduk di Brunei, Darussalam. Duduk 2 minggu tu saya tidak boleh seorang apa aja pada. Bagi saya itu seorang apa yang jauh, yang rugi, membasuh orang putih. Apa yang saya nak cari? Saya nak cari arak, saya nak cari jenayah. Kadar jenayah di Brunei. Saya nak tengok internet kan. Tak ada. Ya Allah, ada 1-2 tu, itu pun kes bunuh dia. Ya. Tak ada arak. Bila tak ada arak, tak ada jenayah. Sebab itulah maknanya dalam peristiwa itu menceritakan kepada kita, Nabi pilih susu, laban, akhtartal fitrah fa in akhtartal khamar ghawaita wa ghawat ummatuk. Kata Jibril, kalau kamu pilihlah arak, nescaya kamu sesat dan umat kamu akan sesat. Betapa umat ini, ya, kadang-kadang dia punya kempen itu salah kempen. Kita kempen anti merokok, kita tak kempen anti arak. Arak masih lagi leluasa di 7-Eleven, di minimarket.
Tidak di supermarket 99 tahun ada lagi dengan bentuk-bentuk yang canny, yang kecil-kecil itu. Ya, senang untuk diperolehi. Sedangkan ya kalau kita lihat kempen anti merokok tu banyak habisnya. Katakan tak ada, rokok pantau tak ada. Ini rokok straight, cepat sini. Ini rokok pantau tu tak ada lah. Jadi yang jelas haramnya, dosanya besar, tidak ada kempennya ya untuk menentang. Sedangkan dalam peristiwa ini dikatakan bahawa kalau kamu pilih abad, kamu akan sesat dan sesat umat. Jadi umat Islam yang kalau sekiranya masih lagi mudah untuk berinteraksi dengan amal ini, ya, sukarlah kita melihat ya, kemurnian dan kejernihan pada diri mereka. Jadi menjadi satu tanggungjawab untuk menjauhkan mereka textbook engineeringnya, textbook educationnya, and enforcementnya, ya, supaya mereka jauh ya, daripada agama. Nah, maka berangkatlah Nabi dalam peristiwa setelah minum susu. Ibarat kita lebih, anak kita nak balik kau lupa, ada kita jamu dulu. Tak ada terus lepas kopi tu. Dia minum sikit, ni ada kopi teh ni biskut 4 sagi ni ada orang lama kata biskut 4 sagi bukan segi, 4 sagi. Ambil tengah 4. Oh, karate sikit dah. Lepas tu nyolek dah. Oh, sedap penuh ya, berdiri mata ya. Baik, berangkat dari sampai ke langit pertama. Maka minta izin nak masuk. Masuk, tengok-tengok. Ada Nabi Adam bila ditanya kepada Jibril siapa orangnya, iaitu Adam alaihissalam, ya. Marhaban akhi saleh, kata dia Adam alaihissalam, maka selamat datang wahai saudara kami yang saleh. Tiba-tiba didapati Adam ini agak sibuk menerima kedatangan al-arwah, roh orang-orang yang mati, anak cucunya yang mati diangkat ke langit setelah soalan Munkar dan Nakir, ya. Jadi diangkat ke langit, dan ada kalanya reaksinya bertentangan. Kadang-kadang dia suka, dia gembira, kadang-kadang dia malu. Maka ditanya kepada Jibril, "Ngapa wahai Jibril ada begitu?" Ketika mana roh yang baik-baik, yang berbau wangi, yang beriman, yang beramal soleh, maka Nabi Adam suka, gembira, prestasi anak cucunya baik, dipersilakan naik ke langit kedua, ketiga, keempat. Tetapi bila roh jahat, tidak beriman, tidak beramal dengan amal yang soleh, rohnya berbau busuk, maka Adam AS sangat tidak selesa dan sangat tidak senang dengan prestasi anak cucu itu. Bahkan disuruh supaya kembalikan dia ke bumi, himpitkan dia di kuburnya, buka baginya pintu daripada pintu neraka, himpunkan dia bersama dengan roh-roh yang lain. Jadi begitu di antara pengalaman yang dilihat kejadian naiknya roh, ya, su'ud al-arwah ke langit yang pertama yang diterima oleh datuk kita, itu Adam alaihissalam. Mula-mula ya, Nabi maknanya melihat linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran. Apa tanda kebesaran Allah? Kerajaan Allah di langit berupa syurga dilihat di hadapan Nabi akan keadaan syurga, dilihat kepada Nabi akan keadaan neraka. Sebenarnya apa yang Nabi lihat itu belum berlaku. Dalam arti kata bahawa penyiksaan-penyiksaan misalnya belum lagi berlaku. Tapi kenapa dipaparkan sebagai memberi pengajaran kepada umat setelah itu, bahawa jangan terbalik dengan zina. Sebab orang yang berzina sedangkan dia ada pasangan yang sah, nanti akan memakan daging-daging yang hanyir, yang busuk, yang berulat, menyebabkan dia akan menghadapi deraan-deraan, kesakitan-kesakitan pada perutnya, sedangkan di sebelahnya ada daging-daging yang elok, yang halal. Ya. Ia juga satu kritikan kepada masyarakat agar jangan gila kuasa. Bila mana Nabi melihat di alam neraka itu orang yang mengangkat bebanan demi bebanan sampai tersungkur. Kalau bahasa orang pada bagiannya mengangkau ewok,
Pikul juga. Dah tak lalu. Pikul lagi. Dah